Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih lagi memanjangkan umur kita, mensihat kepada kita. Walaupun Allah Ta'ala mengujikan kita, Allah SWT menjadikan kita sebagai makhluk yang terpilih, makhluk yang terbaik, yang dibekali dengan hawa nafsu dan akal fikir. Maka Allah Ta'ala ujilah sebanyak mungkin, apa saja qadar banyak mana, qada dan qadar ujian Allah Ta'ala, fitnah ataupun imtihan daripada Allah SWT. Itu kita kena selalu faham, selalu ingat kata hidup kita di atas dunia ni adalah tempat ujian yang Allah Ta'ala uji kita sebagai hamba Dia dengan berbagai-bagai ujian. Ikut kehendak Allah qadar, dan kepada siapa yang Allah Ta'ala nak uji. Ada yang Allah Ta'ala uji dengan seni. Adakah seorang hamba Allah Ta'ala tu nak bersyukur kepada Allah Ta'ala atau tidak? Nak beri pertolongan kepada hamba-hamba yang susah atau tidak? Ada yang Allah Ta'ala uji hamba tu dengan susah, seperti banjir boh ni. Ramanya di antara hamba-hamba Allah yang susah dalam ujian Allah Ta'ala melalui air. Ada siapa yang mati, ada yang kehilangan umur, dan harta benda yang lain. Banyaklah. Itu kita kena selalu faham, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setakat mana kita ingat kepada Allah, dan setakat mana kita sabar dalam menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sabar, jika kita syukur dalam seni sabar dalam bala kesusahan, itu adalah sebagai ujian Allah yang akan memberi kebaikan kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala uji dengan seni bersyukur atau tidak, dengan susah bersabar ataupun tidak. Walau bagaimanapun, kesemua itu adalah dari Allah untuk nak sudi dan cuba kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malam ni saya mula dengan hadis, kerana minggu baru ni giliran hadis. Patut tak boleh mari dah ujian apa tu.
Lalu tu malam ni ambil ganti hak minggu baru ni, iaitu hadis. Kita ada satu hadis lagi, hadis berkenaan dengan tunjuk ajar royak kepada kebaikan. Bila kita tunjuk, kita ajar, kita royak ke orang kepada kebaikan, orang tu pergi buat benda baik, maka kita juga mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang keempat sebagai hadis yang terakhir dari bab hak dulu, dan insya-Allah saya lagi akan masuk bab yang lain, bab yang ke-21 saya lagi. Satu hadis lagi dari bab tunjuk ajar royak pada perkara yang baik. An Anas radhiyallahu anhu anna fatan min Aslam qala ya Rasulullah inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi qala iti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza famarida fa atahu faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka as-salam wa yaqulu a'tini alladhi tajahhazta bihi faqala ya fulanatu a'tihi alladhi tajahhaztu bihi wa la tahbisi minhu syai'a fa wallahi la tahbisina minhu syai'a fayubaraka laki fihi, rawahu Muslim. Hadis sahih. Hadis ni Anas bin Malik ada royak kata, datang seorang muda daripada Bani Aslam mari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu orang muda ni kata, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa, saya nak pergi perang, nak pergi berjihad pada jalan Allah. Seorang pemuda ni ngoyak ke Rasulullah. Tapi saya tak ada benda gapo sekarang pun untuk nak persedia nak pergi perang. Dia nak pergi perang tapi tak ada barang, tak ada benda apa. Kenderaan ke, senjata ke, bekalan makan ni ke, tak ada. Dia kata walaisa ma'i ma atajahhazu bihi. Tak ada, saya tak ada benda apa nak buat persediaan, buat bekal lah mana kata. Untuk nak pergi perang tu kena ada bekal makan ni, ada kenderaan, ada pakaian, penepih, baju besi ke gapo ke, baju rata ke. Qala, Nabi jawab ke dia kata, iti fulanan, munggilah kepada seorang tu. Munggilah kepada seorang tu dah pun buat persediaan cukup belaka dah. Tiba-tiba dia sakit. Daripada Aslam, seorang pemuda ni tua sehat, nak pergi tapi tak ada benda. Seorang lagi pulaknya siap sedia belaka dah, nak pergi, benda pun ada, dia jatuh sakit. Kemudian seorang pemuda ni pergilah, fa'atahu, gilah pada laki-laki hak Nabi royak suruh dia pergi tu. Dia kata siap sedia belaka dah tapi dia sakit tak nak pergi tu. Gilah. Maka bagi dia kata, dia royak kepada orang jatuh seorang tu hak sakit tu, kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam. Nabi ki salam kat mung, wi salam kat mung. Musa muda daripada Aslam ni. Kalau kita gak ki salam kita panggil tak? Rasulullah ki salam kepada awak. Lepas tu dia royak kata,
Suruh wi lah benda hak awak siap sedia nak pergi perang tu, wi kepada saya. Seorang pemuda ni royak kepada sahabat yang sakit tu. Maka sahabat yang sakit tu royaklah kepada isteri dia. Ya fulanatu a'tihi. Builah ke dia barang tu allazi tajahhaztu bihi, yang aku siap sedia hak nak pergi perang semua benda tu, wi ke dia semua. Wala tahbisi minhu syai'a, jangan mari menegah menyekatkan, jangan tak bui walaupun sekara. Apa aku siap sedia semua tu, wi ke semua. Seorang ni suami royak kepada isteri dia, wi ke semua. Fawallahi la tahbisina minhu syai'a, demi Allah jangan pun mu menegah, mu menyekat atau mu takwi pada dia walaupun suatu perkara. Maknanya apa hak aku sedia untuk nak pergi perang, mu ke dia semua. Fayubarakalaki, maka dia berdoa kata, diberkati oleh Allah Ta'ala kepada kamu pada benda pertolongan ni. Hadis ni royak kata seorang laki-laki ni dia kepada Nabi yang nak pergi tapi tak ada benda yang nak buat persediaan pergi pergi. Nabi tahu kata seorang sahabat siap sedia nak pergi pergi tapi sakit. Nabi royak pergi kepada rumah orang tu. Ni adalah Nabi kita buat tunjuk jalan. Pergi kepada rumah seorang yang seorang tu tak boleh nak pergi. Siap sedia belakang dah. Kenderaan lah, makanan lah, alat senjata ke untuk nak pergi. Nabi tunjuk ke dia, royak dia, dia pergi. Alik suami ni pun royak pada isteri dia jangan duduk. Taruh apa nama pun, apa dia siap sedia, wi ke semua. Hadis ni wi pengajaran kita kata kedua-dua orang ni. Satu orang nak pergi perang tak ada kenderaan, tak ada alat senjata. Seorang lagi ada siap sedia tapi sakit, tak boleh pergi. Kedua-dua ni adalah boleh pahala kedua. Dia tak boleh pergi kerana sakit. Seorang ni nak pergi tak ada kenderaan, tak ada apa, kawan ni wi. Boleh kawan nunggi. Kedua-dua ni boleh pahala kedua. Yang sakit pun niat benar, azam benar dah nak pergi. Yang segar nak pergi tak ada alat, tak ada benda, kemudian boleh pergi dengan hak saudara dia sakit itu. Hadis ni kita kata dalilun ala annal insan idza dalla ahadan alal khair, bahawa seorang bila dia tunjuk, dia royak pada seorang benda kebaikan, yang lihat Nabi pun royak tunjuk jalan benda molek. Alih sahabat yang sakit pun wi barang tu kepada kawan tu. Kawan tu tak ada barang pun ambil barang ni boleh pergi buat. Jadi Rasulullah tunjuk jalan keluar untuk kawan ni nak pergi tak ada benda. Hak nun nak pergi cerak-cerak tapi sakit. Ketiga-tiga tu Rasulullah sendiri benar dah tunjuk. Kata pergi situ lah. Dia boleh wi lah kamu tu bagi benda hak dia, hak mu nak mu tak ada kerana dia sakit. Itu. Sebagaimana ayat Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, wa may yakhruj min baitihi muhajiran, siapa-siapa keluar tubik dari rumah dia berhijrah ilallahi wa rasulih, tubik hijrah kerana Allah kerana Rasul, summa yudrikhul maut, tiba-tibanya mati. Orang ni tubik pada rumah dia,
untuk berhijrah kerana Allah, kerana Rasul. Walaupun hijrah Nabi sampai ke Madinah, takdirnya mati, atau nak buat gapo nama dia mati. Nah, seorang yang nak bertaubat bukan? Orang yang kata sutubik luar kampung, dia pergi pada kampung so lagi jauh tu, tak ada siapa juga mati setengah jalan, sekerak jalan, di tengah-tengah jalan. Orang semacam ni, summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dah balasnya dia dah ada, pahala ada di sisi Allah SWT bagi orang saat ni. Walaupun dia tak ada nak pergi buat benda, tetapi azal nak buat dah. Walau seorang ni dia tidak pergi pergi pun, tapi dia siap sedia dah, tiba-tibanya sakit. Nah, kita misalnya ada pakat nak pergi ke mana, tolong orang selebah. Nah, esok lusa misalnya nak pergi ke mana, nak pergi barik. Tiba-tibanya esok ada gendala. Ikutlah. Adik-beradik sakit ke, paksa kena pergi ziarah. Atau dia sendiri sakit demam ke, atau kemalangan gapo, tapi nak pergi buat dah. Dah siap sedia dah. Juga itu adalah boleh pahala. Nah, boleh pahala. Sebagaimana sahabat seorang ni, dua orang ni ada boleh pahala kedua. Hak tak pergi kerana nak pergi cerak-cerak sakit, kawan tu tak boleh pergi, tak ada benda, tubuh sehat, lepas tu boleh hak saing dia boleh pergi. Jadi kedua-dua ni adalah apa ni, dapat pahala kedua-dua. Alik Rasulullah tu benar dah tunjuk jalan royak, jalan keluar mugi situlah. Tu juga kita ni, sekiranya kita tahu kata ada di mana boleh pertolongi, ataupun kita royak kata dek nu orang perlu pada pertolongi tu, di situ sahabat perlu pada pertolongi tu, orang perlu pada pertolongi tu, gilah gi pertolongi, wagi berah, wagi air, wagi apa-apa ikut. Orang mujur royak tu pun miswandai pun labun juga. Nah, kerana kahwin ning boleh gi sana, boleh tahu sana sebab dia kahwin ning royak. Lepas tu orang ada suan kereta, bomnyok kereta, ikutlah gapo nama saja yang ada saham bersama, ada suan dalam benda tu sikit banyak, semua tu boleh pahala berlaku. Tengok Islam kita bui keadilan. Kalau tuan saat ni tu kereta dia, dia pun menyok barang dia lagi, lepas tu ajak 2, 3, 4 orang awak pergi, kau paharak lagi lah boleh pahala dia nyo. Dia hak dia belaka. Hanya perlu rai kepada pertolongan akik barang naik turun tu. Juga orang pertolongan juga adalah dapat kebaikan. Itu bab yang ke-20, bab dalalatu alal khair, tunjuk ajar royak pada kebaikan. Habis bab tu, masuk bab yang ke-21, babut ta'awuni alal birri wat taqwa. Bab tolong menolong ke atas kebaikan dan ke atas ketakwaan. Tolong menolong benda baik dan tolong menolong benda yang membawa kepada takwa. Seperti biasa, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bila masuk satu bab, Imam Nawawi buat ayat-ayat Quran yang bersangkut paut dengan bab yang diletak. Ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bab yang Imam Nawawi tak kata babut ta'awuni 'alal birri wat taqwa, bab tolong menolong. Ta'awunan man tolong menolong. Pertolongi, tolong kawan tu, tolong kawan ni. Yang mana pertolongi di atas kebaikan dan ke atas ketakwaan. Saat ni ayat yang kedua dalam surah Al-Maidah. Wa ta'awanu, hendaklah kamu tolong menolong. Sambil tolong menolong, pakak-pakak wi pertolongi. Jadi ayat wa ta'awanu, ayat ni fi'il amma, suruh. Wa ta'awanu, hendaklah kamu tolong menolong, tapi bukan ikut benda
gapo saja pun tak apa, boleh dak. Tapi benda tu birri alal birri wat taqwa. Benda bir, benda kebaikan dan at-taqwa. Membawa kepada ketakwaan, takut kepada Allah Taala, menunaikan suruhan Allah, menjauhkan larangan Allah. Semua benda tu kita tolong menolonglah. Itu satu ayat dalam surah Al-Maidah. Sedikitlah surah. Bukan apa ni, sikit ayat dalam ayat yang kedua surah Maidah. Ayat yang kedua, satu surah Imam Nawawi di sini, iaitu suratul Asri. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tawasaw. Pesan-pesan, royak meroyak. Wal asri, demi masa. Sehari semalam 24 jam. 24 jam sehari semalam. Masa sama banyak belakang ada. Tapi Allah Ta'ala kata, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia lafi khusrin, sangat berada dalam kerugian. Semua manusia dalam rugi belakang Allah Ta'ala kata. Manusia sedunia, hak mati dah, hak dah hidup lah ni, hak nak beranak lagi pula. Asalkan kata orang tu insan, manusia, orang tu duduk fi khusrin, Allah Ta'ala raya, duduk rugi. Illa, kecuali orang tak rugi. Illa, kalimah illa ni istisna. Depan lagu mana, lepas pada illa ni kuamanya turunkan kam. Orang rugi kecuali tak rugilah ni. Ini orang tak rugi. Siapa? Allazina amanu, orang beriman. Pertama, orang yang tidak berada dalam kerugian, iaitu orang beriman. Wa amilus solihat, dan buat amal soleh. Allah Ta'ala guna dan wa. La, bukan au. Kalau au pilih, nida. Berimeh dan beramal soleh. Berarti dua dah. Tak kena jadi masuk orang rugi, dua kali dah ada. Pertama, kena orang tu orang beriman. Yang kedua, kena orang tu wa amal soleh. Yang kita kecek kata wa amal. Kita bila dengar kata wa amal, segera kita faham kata amal soleh lah. Kecek Melayu kita sebut kata wa amal, tak mesti masuk kalimah solihat ataupun soleh, tak apa dah. Faham, bila sebut kata wa amal, mana wa amal soleh. Walaupun amal ni, perbuatan ni, buat ni, ada buat hak tak baik, ada buat hak baik. Tapi bila kita sebut tahu amal, segera kita faham kata benda tu adalah benda baik. So, buat benda baik. Wa amilus solihat, dan mereka yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan juga pesan-pesan royak-meroyak bil haqqi, kebenaran, benar saja tam. Royak-meroyak, lari, teguh lari, tuan sekalian tak tuan. Wa tawasaw bis sabri, dan pesan-pesan royak-meroyak tentang kesabaran. Bila seorang ada 4 perkara ni,
Pak sifat ni. Pertamanya iman, duanya amal soleh, tiga pesan mesej kebenaran, empatnya pesan mesej kesabaran. Bila ada pak perkara ni, orang tu tak termasuk dalam orang rugi. Orang tu tak termasuk daripada orang rugi. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ada riwayat, ada kata, "Lau lam yunzilillahu ala ibadihi suratan ghairaha zihi as-surah lakafathum." Sekiranya kalau Allah Ta'ala tidak menurunkan Quran, tidak turun surah yang lain kecuali surah ni ya, dah pun mada, dah pun mencukupi. Kerana royak amal, iman, amal soleh, pesan-pesan benda baik, takdiran, nasihat, benda baik dan benda sobat. Kepada kesabaran. Dah mencukupi dah. Besar berarti suratul Asr. Imam Asy-Syafi'i ada kata juga dengan maknanya, innan nasa aw aktsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Imam Syafi'i kata dengan maknanya, sesungguhnya manusia ni atau kebanyakan mereka dalam lalai daripada tadabbur, perhati, memahami, beramal dengan surah ni. Dia oleh ghaflah, ralik, lalai, nak tadabbur, memerhati, memahami, beramal dengan surah Al-Asr. Itu kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Dan walaupun bukan hadis Nabi, tapi satu kata seorang yang terkenal, orang Islam sedunia kat sebut, kenal lah kata Imam Asy-Syafi'i. Semualah imam-imam yang empat orang tu, Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Syarah kitab ni, hadis ni kata, at-ta'awun man at-tasa'ud, tolong-menolong, tolong-menolong. Tolong-menolong orang ni dua perkara. Ada yang tolong-menolong benda baik, pun ada orang tolong-menolong. Dan ada juga tolong-menolong benda jahat. Hak benda jahat Allah larang dan tidak menggemar tolong-menolong dalam perkara hak tak baik. Seperti kata, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu, bukan istilah larang, 'alal ismi wal 'udwan. Larangnya tolong-menolong atas perkara berdosa dan perkara jadi seteru. Wak pergi menjadi dosa, wak jadi seteru balah, tu Allah Ta'ala larang tak siwi tolong-menolong. Larang tak siwi tolong-menolong. Kalau gitu, tolong-menolong manusia ni ada yang baik, ada yang jahat. Kena-kena orang tak kena mana, tak suka mana, tak bergaduh mana, tolong buat benda baik. Kalau benda jahat, dia segera sangat. Pun ada orang jenis tu. Ada jenis orang pulaknya suka tolong-menolong segera, bangaknya, cepatnya, tolong-menolong perkara baik. Ni comel molek. Perlu kita puji orang semacam tu. Kerana ia bersifat dengan sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Suka tolong-menolong pada perkara baik, suka tolong-menolong orang susah. Alhamdulillah. Waktu 3-4 hari ni ramainya saudara-saudara yang beri pertolongan kepada orang-orang yang susah. Itu adalah wa ta'awanu 'alal birri itu.
masuk dalam surah Allah Ta'ala dah beramal dengan ayat ni dah tu. Orang duk tolong, beri makan ni, beri pakaian, beri air minum ni, tempat kediaman, ikutlah apa nama saja untuk nak menolongkan orang yang susah dalam bencana banjir besar ni. Semua orang ada sakut paut, sikit banyak orang tu juga ada saham, ada habuai daripada pahala dari Allah SWT beri kepada seorang sani. Adapun kejahatan, kita kena menjauh, kita kena lari, kita kena cegah. Kita kena pakat-pakat royak supaya mereka menjauhi daripada perkara-perkara tak baik, tak molek. Jadi apabila Allah Ta'ala turun bala, Allah Ta'ala tidak turun pada orang yang karut, orang yang jahat saja. Bila Allah Ta'ala turun bala, kena berlaku. Tidak pilih. Yang tidak berdosa pun kena. Turut susah juga. Yang berdosa semetelah, itu ujian Allah Ta'ala bila dia turun. Bila Allah Ta'ala berlaku benda tu, semua kena berlaku orang yang berada dalam kawasan yang Allah Ta'ala turun bala. Itu kita mesti ingat, mesti sedar, kata cubaan dari Allah SWT kepada hamba dia. Bila saja Allah Ta'ala kehendak, maka jadilah mengikut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Allah Ta'ala kata innal insana lafi khusrin, tu umum manusia semua, kecuali 4 perkara saat ni. Kita sangat-sangatlah orang panggil apa ni, perlu kita adanya 4 perkara tadi. Ada iman, amanu, ada buat amal soleh, wa amilus solihat, ada bersama-sama, tegur menegur, nasihat menasihati, benda kebaikan dan nasihat menasihati, bawa kepada kesabaran. Maka bilanya siapa saja berada dalam 4 perkara tadi, maka insya-Allah orang itu akan lepaslah dia daripada kerugian yang mana Allah Ta'ala raya atas semua manusia tu duduk dalam rugi. Duduk dalam rugi. Allazina amanu, yang beriman. Fal imanu yakunu bil imani bi kulli ma yajibul imanu bihi. Beriman, saat ni orang beriman tu maknanya kena beriman kepada semua apa yang kita wajib beriman. Bukan setengah-setengah. Beriman kepada bangsuan, separuh, setengah. Beriman 80%, 20% lagi belah tak sah. Tak. Apa yang wajib beriman, ke semua tu wajib kita kena beriman. Mimma akhbara bihillah wa rasuluh, apa yang Allah Ta'ala cerita, apa Allah Ta'ala dan Rasul raya. Wa qad bayyanahu ar-rasul, Nabi kita raya fi qawlihi al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrih. Baru ke iman tu. Iman Nabi kata beriman kepada Allah, semua sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman ke akhirat, beriman qada baik, qada jahat, qada tu panggil. Maka beriman kepada Allah, apa yang Allah Ta'ala raya, apa yang Allah Ta'ala suruh. Bukanlah berarti kita beriman kepada Allah Ta'ala ada kuasa, lepas tu berimanlah, bilalah sifat-sifat Allah Ta'ala tapi tidak buat amal. Tak boleh.
Nah, hak ni rukun iman, rukun Islam suku pula. Kena ada kedua-dua iman dan Islam. Iman dan Islam. Nah, beriman ke kitab, mana kita kena percaya apa yang terkandung dalam Al-Quran. Apa yang terkandung dalam hadis Nabi. Nabi buat contoh, Nabi royak. Kita kena jalan. Nah, ada hak wajib, wajib hak sunat, nah, cara sunat. Nah, hak sunat cara sunat. Wa amma amalus solihat, adapun amal soleh, fa huwa kullu ma yuqarribu ila Allah. Semua perkara yang mendekat kepada Allah. Mendampingkan diri kita kepada Allah, semua dia panggil amal soleh belaka. Tak kecuali nak wajib ke sunat ke. Nah, sembahyang 5 waktu wajib, juga amal soleh. Sembahyang rawatib kapek waktu juga amal soleh walaupun sunat. Puasa ada yang wajib, ada yang sunat. Amalan haji wa umrah ada hak wajib, ada hak sunat. Kali kedua 3 4 sunat. Dia apa saja yang mendekatkan kita kepada Allah jadi amal soleh. Dan amal tidak akan jadi soleh kecuali dengan 2 syarat. Wala yakunul amalu salihan illa bi syartain. Amal kita tidak akan jadi soleh kecuali dengan 2 syarat. Pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Kena ikhlas wa amal. Bukan untuk nunjuk-nunjuk. Bukan untuk nak megah. Bukan nak tunjuk hebat. Bukan nak tunjuk kedebel. Bukan nak tunjuk lebih. Bukan. Ikhlas pada Allah Ta'ala. Yang kedua, wal mutaba'atu li rasulihi. Mutaba'ah mana ittiba'. Tu cara apa yang ditunjuk ajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas kita buat amal kerana Allah, bukan untuk menunjuk dak. Turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang amalan Rasulullah buat cara macam mana, kita buat macam tu. Mesej benda baik, benda sebenar, royak, untuk kita mentaati orang apa ni kepada Allah, tolong menolong orang. Benda-benda semacam tu adalah termasuk dalam watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Pesan-pesan nasihat. Wasiat ni bukan nanti kata dekat nak mati saja panggil wasiat. Bukan kata bos buat tahu wasiat tu nak mati dah ke dak. Pesan-pesan masa mana pun tak apalah. Wasiat ni kalau bab fiqh bab wasiat, bukan tak boleh jadi wasiat je kat nak mati tu dak. Kau dak segar-degar pun boleh pesan, boleh wasiat. Bab nak wasiat tu, wasiat ni pesan boleh juga. Dan masa kita duk apa ni segar-degar ni boleh juga kita wasiat mana pesan-pesan, royak-meroyak, nasihat menasihati, termasuk dalam watawasau juga situ. Itulah untuk malam ni insya-Allah. Tidak masuk hadis sahabut lagi dalam bab at-ta'awun, bab at-ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Insya-Allah kita akan baru masuk Isya 25 dah. Saya pergi sikit lagi tu kak. Baru masuk Isya 25. Saya pergi sikit lagi. Saya masuk hadis pertama sah. Hadis pertama. Hadis pertama daripada Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, muttafaqun alaih. Hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nabi kata man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa-siapa siap sedia untuk pergi sabil, untuk menegak agama Allah Subhanahu wa taala, orang itu telah pun ghaza, telah berperang. Siap sedia
Supaya tak adilah, supaya seorang sahabat siap sedia nak pergi pergi ke ni, memang kemudian tiba dia sakit. Tiba-tiba dia sakit. Dah boleh pahala dah orang tu. Boleh pahala kata dia dah pergi sabil. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Iaitu seorang kadang-kala ni dia nak pergi, dia tak boleh pergi kerana ada perkara-perkara, benda-benda yang menyebab dia tak boleh pergi. Tiba-tiba dia suruh orang lain muju tamnati ten dia sini, dia nak pergi pergi. Orang tolong tamnati, misal bo ni tolong tamnati ten alif, kerana alif nak pergi pergi. Kalau bo tak tam ten, alif nak pergi tak alif juga, bo boleh pahala sepatutnya juga. Di tamnati ten alif, untuk alif boleh pergi pergi. Nah, itu hadis pertama dalam bab tolong menolong pada kebaikan dan tolong menolong pada takwa. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latih Nabi Rasulullah gak latih Ali bin Abi Talib suruh cara keluarga Nabi dan orang-orang yang berada di Madinah, budak-budak, so Sayyidina Ali duleh ten Nabi. Bila Nabi lagu tu, ayat lagu tu, Sayyidina Ali katakan, ya Rasulullah, atada'uni ma'an nisa'i was-sibyan. Ya Rasulullah, adakah Rasulullah nak tinggal saya hidup sekali dengan orang perempuan dan budak-budak? Mana dia nak pergi pergi jugalah. Tapi Nabi suruh jaga demon ni. Lalu tu Nabi katakan, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Mu tak reda ke, mu tak se ke supaya mu tu dengan aku ni jadi sepertinya Harun dengan Musa? Mana Nabi Musa, bila Nabi Musa Allah dah janji dengan dia di Bukit Tursina untuk dia ambil kitab. Lalu tu Nabi Musa pesan ke Nabi Harun, mu cara tengok umat nah. Mu cara tengok umat. Nabi Musa gilah menerima wahyu dari Allah SWT. Sebab tu Nabi kata kepada Ali, mu tak say kau jadi mengaku ni supaya Musa dengan Harun. Sebab Nabi Harun tamnati ten Nabi Musa cuai dule pacacat ia umat hak beriman ke dia. Lah begitulah juga tamning Nabi kepada kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, hanya Nabi kata illa annahu la nabiyya ba'di, kecuali tak ada dah nabi lepas pada aku. Nabi Musa, Nabi Harun tak pula sama nabi. Tapi nya Ali jadi nabi juga tak ada lah, kerana apa? Kerana tak ada dah nabi selepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti besarnya tamnati ten sini. Tamnati ten seorang. Kerana seorang tu tak boleh pergi, tiba-tiba ya tamnati ten orang ni boleh pergi. Jadi kedua-dua tu adalah mendapat pahala, super pahala dengan tidak kurang pun. Tua ten pun boleh pahala. Orang yang tuk ten ataupun jauhของหน้าที่ เดิม tu pun
boleh pahala kedua-dua dengan tidak kurang mana-mana. Dan itu Allah SWT apa yang adilnya kepada seorang itu dengan tidak mengurangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala bila tolong menolong dari perkara-perkara kau menjadi kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Telah habis hadis yang pertama, insya-Allah. Ya ada hadis banyak lagi dalam bab ni, insya-Allah lah kita pergi. Ya ada semua, ada 4 hadis semua dalam bab ni, ada 3 hadis lagi insya-Allah. Dan kita akan masuk sambung di minggu Solaginum, dan minggu depan insya-Allah giliran tafsir ni dan seminggu Solaginum insya-Allah taala kita masuk hadis yang kedua, iaitu hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila Bani Lihyan, insya-Allah taala di minggu hadapan kalau tidak ada cauzur apa-apa. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi